Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita dah sampai ke bahagian yang terakhir, iaitu 1.7, kepentingan mempelajari sejarah. Apa pentingnya kita mesti belajar sejarah? Kenapa diwajibkan subjek sejarah ni dalam silibus pembelajaran di negara kita lah. Okey. Jadi yang pertama, kita tengok dekat situ, sejarah membuatkan kita mengenal asal usul. Okey. Asal usul apa? Okey, siapa keluarga kita? Kita ni asal negara mana? Okey. Dan apabila kita tahu semua perkara tersebut, kita sepatutnya lahir rasa bangga dengan keluarga dan negara kita tu, dan pada akhirnya membuatkan kita faham adat istiadat dan juga tradisi serta budaya bangsa kita. Okey, nampak tak dekat situ? Sejarah menyebabkan kita mengenal asal usul kita. Okey. Dan yang kedua, apabila kita belajar sejarah, kita dapat mengambil iktibar. Okey, kita dapat mengambil iktibar. Kalau kita tengok, lihat gambar yang ada dekat dalam muka surat 18 buku teks awak. Okey. Kita dapat tengok di situ kemusnahan, kehancuran yang menyebabkan pertumpahan darah. Okey, ini adalah gambar peristiwa darurat dekat negara kita yang berlaku sekitar tahun 1940-an hingga 1960. Okey, dan bila kita tengok keperitan keadaan ini, nak ke kita ulang balik sejarah yang menyakitkan ni? Okey, di hadapan mata kita mungkin ahli keluarga kita yang paling dekat dibunuh dengan tanpa rasa belas kasihan. Okey, sudah tentu kita tak nak perkara ini berlaku lagi. Jadi kita perlu tahu, kita perlu faham, belajar sejarah dan ambil iktibar. Jangan ulang lagi. Yang seterusnya, melalui sejarah juga ianya dapat memupuk semangat patriotisme. Apa itu semangat patriotisme? Okey. Ia adalah satu perasaan rasa cinta, rasa kasih dan juga sayang kita kepada negara kita, Malaysia. Okey, contoh dalam subjek sejarah ni kita akan belajar betapa sukarnya negara kita ni nak capai kemerdekaan. Jadi apabila kita tahu betapa sukarnya kita nak capai kemerdekaan tu, sepatutnya kita akan lebih menghargai, kita akan lebih rasa sayang kepada negara kita. Jangan sewenang-wenangnya, semudah-mudahnya kita dijajah. Kita dijajah semula. Jadi sepatutnya kita berusaha untuk menjadi seorang warga negara yang baik, dan pada akhirnya kita bina hasrat untuk berbakti semula kepada negara kita. Okey, sejarah memupuk semangat patriotisme. Okey. Dan selain itu, sejarah juga akan mengukuhkan perpaduan. Okey, perpaduan antara siapa? Sudah tentulah perpaduan antara kita, antara saya dengan awak, antara awak dengan saya. Siapa saya, siapa awak? Okey, di antara pelbagai kaum. Okey, kita tahu dekat negara kita ni ada pelbagai jenis kaum. Okey, yang paling utama sekali adalah kaum Cina, Melayu dan India lah. Okey, jadi sepatutnya kita berkawan dan bersahabat, tanpa mengira dia ni Melayu ke, dia ni orang Cina ke, dia ni orang India ke, atau lain-lain. Jadi pengetahuan sejarah yang kita belajar tu menjadi sangat penting, khasnya kepada generasi masa kini. Awak lah kan, awak generasi masa kini dan saya juga. Dan pada akhirnya kita akan dapat meneruskan kesinambungan hubungan yang harmoni antara pelbagai kaum. Tak nak jadi macam dulu-dulu. Penjajah barat ni berusaha dengan bersungguh-sungguh agar kita ni antara pelbagai kaum ni wujud jurang. Tak nak rapat-rapat ni, orang Melayu, orang India, orang Cina ni dikelompokkan, duduk jauh-jauh. Masing-masing buat ada pekerjaan yang tersendiri. Ini kita akan belajarlah nanti. Okey, jadi kita tak nak lagi perkara ini berlaku. Kita nak kukuhkan perpaduan, kita nak berkawan, kita nak rapat, kita nak saling sayang menyayangi. Sebab kita duduk dekat dalam sebuah negara yang sama, iaitu negara kita, Malaysia. Dan dua kepentingan yang terakhir, apabila kita belajar sejarah, kita akan dapat membangunkan negara dan juga bangsa. Okay, sejarah akan mengajak kita untuk mempertahankan kegemilangan negara kita.
Dan yang terakhir sekali, sejarah akan membuatkan kita dapat mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Yang mana melalui sejarah, kita akan dapat mempraktikkan pemikiran kritis dan juga analitis serta bagaimana kita nak membuat tafsiran sejarah. Okey, di sini saya lampirkan contoh tafsiran dalam sejarah. Okey, tentang penentangan Haji Mat Hassan bin Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Okey, kalau kita lihat dekat sini, pengkaji tempatan dan juga pengkaji barat, mereka ada pendapat yang berbeza lah. Kenapa Tok Janggut ni menentang? Okey, kalau kita tanya dekat pengkaji barat, sudah tentulah mereka kata kebangkitan Tok Janggut ni dianggap sebagai pemberontakan. Tapi kalau kita tanya pula kepada pengkaji tempatan, sudah tentulah pengkaji tempatan ni akan kata faktor kebangkitan beliau, ya, iaitu Tok Janggut ni disebabkan oleh Tok Janggut ni menentang peraturan cukai tanah dan juga hasil hutan yang diperkenalkan oleh British yang pada akhirnya membebankan orang ramai. Okey, nampak tak tu? Melalui sejarah kita dapat mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah di mana kita dapat membuat tafsiran sejarah. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa buat catatan nota dan PM hasil kerja anda. #stay committed. #better late than never.